Pihak berkuasa Terengganu mengakui pihaknya berdepan kesukaran memindahkan mangsa banjir terutama di luar bandar. Justru pihak pengurusan bencana Terengganu berusaha menambah aset termasuk bot penyelamat serta bantuan helikopter trak tentera. Bagi mengikuti perkembangannya, kita terus bersama Muhammad Ishak Abdillah Ngah di Kuala Terengganu. Ishak, bagaimana situasinya ketika ini? Assalamualaikum dan salam hormat langsung dari Bilik Gerakan Bencana Negeri Terengganu, dan seperti mana yang anda dapat lihat, anggota-anggota ataupun agensi yang terbabit di bilik gerakan ini ketika ini sedang bertungkus lumus untuk mengumpul data mengemaskini jumlah bilangan mangsa banjir yang dipindahkan di seluruh Terengganu. Dan bercakap mengenai banjir, sudah tentu banyak tenaga digunakan, banyak aset diperlukan untuk memindahkan mangsa banjir, membantu mangsa banjir bagi memastikan mangsa banjir ini selamat dan mendapat pertolongan dengan segera. Dan bercakap mengenai pertambahan aset dan sebagainya, saya bersama dengan Pengarah Angkatan Pertahanan Awam APM Terengganu, Lieutenant Colonel Cik Adam A. Rahman. Terima kasih Tuan kerana sudi bersiaran dengan buletin utama pada malam ini. So Tuan bercakap mengenai aset yang milik kerajaan ini, mungkin ada pertambahan sepanjang musim banjir yang berlaku ataupun melanda negeri Terengganu ketika ini. Ya, terima kasih Syak. Kalau kita ikutkan, alhamdulillah sejak bermula daripada awal tahun ini untuk persiapan menghadapi monsun timur laut 2019-2020, kita telah bermula daripada awal tahun dari itu, yang mana pertambahan dari aspek aset ni berlaku, ada penambahan. Yang pertamanya dari aspek pengendalian bot, yang mana kita dapat penambahan daripada pihak NADMA, Agensi Pengurusan Bencana Negara, Jabatan Perdana Menteri, sebanyak 20 bot fiber dan juga 20 bot aluminium. Bot ini yang sangat penting digunakan dalam proses pengoperasian ketika banjir untuk kita memindahkan mangsa-mangsa banjir berkenaan. Jadi antara dua bot yang dikatakan itu, apakah jenis bot yang akan digunakan nanti Tuan? Yang biasanya kita gunakan adalah jenis bot fiber, yang mana pusat sangat mudah untuk kita mengakses di kawasan-kawasan pedalaman, terutamanya rumah orang-orang kampung, dan tahan lasak untuk berhadapan dengan mungkin ada pokok-pokok dan sebagainya, dan kita boleh masuk untuk mengambil mangsa yang terperangkap. So selain daripada aset itu, seperti bot yang Tuan katakan itu tadi, saya juga difahamkan ada kemudahan asas lain yang disediakan kepada mangsa banjir, terutama di pusat pemindahan banjir, iaitu tandas bergerak yang dijadikan tandas kekal di pusat pemindahan. Mungkin Tuan boleh komen sikit berkenaan dengan tandas kekal ni. Alhamdulillah, seperti mana kita sedia maklum, kita belajar daripada pengalaman yang lalu, sebahagian pusat-pusat pemindahan, contohnya di balai raya ataupun surau dan sebagainya, masjid, ada kekurangan dari aspek tandas. So inisiatif kita sama juga daripada pihak Sekretariat Pengurusan Bencana Negeri, yang memohon tandas bergerak daripada pihak APM Pusat dan juga NADMA, peruntukan untuk menambah baik dan menyambung tandas bergerak ke menjadikan tandas kekal. Sekarang ni dalam proses ongoing. Sebab apa? Sebab ada yang daerah yang dalam proses nak buat, tetapi telah kita ditimpa oleh monsun timur laut ni, jadi mungkin proses tu masih lagi bertahan dan juga akan diadakan secara berterusan, insya-Allah. Jadi aset pun dipohon, kemudahan asas pun turut diberikan untuk keselesaan peningkatan di pusat PPS. Dan ada juga hari ini netizen di laman sosial memohon agar masa-masa banjir yang berada di PPS ni menjaga kebersihan, terutamanya tandas Tuan yang turut tular di laman sosial ini. Semungkin ada sedikit nasihat supaya masa-masa yang berada di tempat PPS ini menjaga sebaik mungkin kemudahan yang telah diberikan kepada mereka. Seboleh-bolehnya begitu, Syah. Saya setuju. Sebab apa? Sebab kalau kita katakan sebagai hygiene, pembersihan diri itu sangat penting ketika musim pemindahan, sama ada di pusat pemindahan ataupun sebab ada kebarangkalian di berhampiran dengan pusat pemindahan tu ada air. Jadi kita mohon untuk bekerjasama, bergotong royong menjaga kebersihan. Pihak Jabatan Kesihatan, pihak Majlis Daerah dan sebagainya akan membekalkan tong sampah dan sebagainya, insya-Allah mencukupi. Okey, jadi Tuan, kita masih lagi dalam keadaan amaran cuaca hujan lebat
sehingga hari ini dan mungkin akan sehingga ke 5 Disember ini. Tetapi ada pula taufan Kamuri yang berlaku di Philippines, katanya akan tempias juga di Terengganu. So mungkin apa persiapan secara ringkaslah? InsyaAllah kalau kita ikutkan, kita dapat makluman daripada map Malaysia, taufan Kamuri melanda di Filipina dan hanya tempiasnya sedikit sebab dijangkakan akan berakhir di Laut Cina Selatan. InsyaAllah kita tidak menjangkakan akan menimpa seperti ribut pabuk pada awal tahun baru ni dikesan di negeri Terengganu kita, insyaAllah. Jadi terima kasih Tuan kerana sudi bersiaran bersama dengan Berita Utama. Itulah serba sedikit perkongsian perkembangan banjir dan suasana apa yang berlaku di sini. Saya rasa itu sahaja. Kita kembali semula bergabung dengan rakan setugas di siri pentas. Salam hormat. Baik, terima kasih Ishak langsung dari Kuala Terengganu. Selamat bertugas dan juga berhati-hati tugas Ishak ya. Dan sementara itu, helikopter 10 skuadron Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM di Pekalan Udara Gong Kedak sibuk melakukan beberapa penerbangan membantu mangsa banjir. Operasi yang diketuai oleh Komander Pengkalan Colonel Saiful Azwar Arifin TUDM melaksanakan penghantaran bekalan makanan. Sebanyak 250 kg bekalan daripada Jabatan Kebajikan diterbangkan kepada penduduk terjejas di sekitar Kampung La di Jertih siang tadi. Usaha itu selepas banjir dibesut sejak beberapa hari lalu menyebabkan banyak laluan di kawasan penempatan tidak boleh dilalui dan terputus hubungan. Helikopter EC-725AP berkenaan turut melakukan penerbangan ihsan membawa seorang kanak-kanak OKU berusia 6 tahun yang menghidap sakit jantung berlubang. Pesakit Siti Nurul Batrisha Naim dibawa terbang dari Masjid Kampung La ke Pengkalan Udara Gong Kedak untuk mendapatkan rawatan di Hospital Besut. Satu lagi penerbangan ihsan turut membawa 2 orang pesakit yang perlu menjalani rawatan dialisis di hospital yang sama.